Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda appreciate nilai yang Deepcool cuba sampaikan dalam casing terbaru mereka, Mid Tower Case CG560 ni, nak tak nak anda kena tengok dia depan-depan. Kalau sekadar tonton video saya ataupun anda pergi dekat website mereka tengok gambar, anda tak akan dapatlah apa yang Deepcool cuba bawa dekat casing terbaru mereka ni lah. Seriously, anda kena tengok dengan mata kasar anda, baru anda dapat appreciate casing Deepcool CG560 ni. That's why the best, anda bukan sekadar tengok video saya sampai habis, tapi anda pergi dekat kedai komputer berhampiran dengan anda dan anda minta mereka tunjuk casing ni depan-depan, baru anda rasa macam berbaloi untuk beli casing ni. Tanpa berlengah lagi, jom kita tengok Deepcool CG560 dengan lebih dekat. Jom. Ini dia Deepcool CG560 Mid Tower Case yang bukan sahaja fokus kepada aesthetic, kecantikan tu, but yang lagi penting dia tak korbankan airflow dalaman supaya komponen-komponen di dalam PC kita tu kekal sejuk. Kalau anda perasan front panel dia ni jenis berlubang-lubang, tapi dia tak guna mesh, dia tak guna jejaring besi biasa yang kita jumpa dekat casing lain, sebab dia nak kekalkan kecantikan yang ada dekat casing ni. Dia nak kekalkan finishing yang cantik dekat Deepcool CG560 ni. Build quality dia memang okey lah. Physically, size casing ni agak besar. Panjang dia 452mm, lebar tu dalam 230mm dan tinggi 470mm. Belakang dia ada 7 PCIe slot expansion dan space dalaman casing ni luas. Even saya guna motherboard bersaiz ATX, kemudian saya pair dengan graphic card yang bulky macam MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio pun still ada banyak space kosong macam yang anda boleh nampak sekarang lah. So space kosong ni bukan sahaja nak bagi udara keluar masuk dengan lancar, but dia memudahkan proses pemasangan hardware ke dalam perut casing ni. Jadi senanglah untuk anda buat monthly maintenance. Okey, anda tengok cooler yang saya guna ni besar gedabak kan. Itu pun dari Deepcool. Sebenarnya dia punya model ialah Deepcool AK620 High Performance Dual Tower CPU Cooler, yang mana tinggi dia 160mm, tapi still muat dalam Deepcool CG560 ni. Kita still boleh tutup dia punya tempered glass. Maksimum ketinggian CPU cooler yang kita boleh masukkan ke dalam casing ni ialah 175mm. In terms of accessory, casing ni dia dah datang dengan dua magnetic filter yang ada dekat atas top panel dan juga di depan front panel tu. Dan dia offer kepada kita 3 ARGB fan 120mm dekat bahagian hadapan dan satu kipas yang bersaiz 140mm dekat bahagian belakang sebagai exhaust fan. Kita boleh mount 3 biji kipas 120mm dekat bahagian atas, ataupun kita boleh letak radiator 360. Cuma jarak antara top panel dengan motherboard tu bagi saya agak sempit. So kalau anda nak pakai all-in-one liquid cooler, pastikan yang radiator dia tak gemuk sangat, ataupun maybe anda kena check sama ada anda punya motherboard heatsink dekat bahagian atas CPU tu dia tak besar sangat. Kalau tak, sangkut bosku. Okey, tentang input-output connection pula, dia datang dengan satu power button, 2 USB-A 3.0, lepas tu ada satu combo audio jack dekat tengah dan dekat hujung ada satu LED button. Cara dia susun I/O port ni pun bagi saya nampak kemas dan rapi. Dari segi kabel management pula, part ni kira salah satu sales point terbesar juga. Yang pertama, space dekat bahagian belakang motherboard tray dengan dia punya side panel tu agak luas. Kalau kita nak gulung kabel, tak nak buat kabel management yang proper macam saya ni pun tak ada masalah. Lubang-lubang laluan kabel pun banyak. Lepas tu rubber grommet yang dia bagi kepada kita memang next level lah. Dia punya own design, lain dari yang lain. Sekali lagi nampak lebih kemas dan juga rapi. Kemudian kita boleh letak 2 biji hard disk ataupun SSD yang bersaiz 2.5 inci dekat belakang motherboard tray dan juga 2 biji hard disk 3.5 inci dekat hard disk bay yang ada
ada dekat bahagian hadapan. Jadi sekarang saya nak kongsikan dengan anda pengalaman saya pasang komponen-komponen PC ke dalam perut Deepcool CG560 ni, dan juga saya nak share kepada anda dua benda yang saya nak komplain tentang Deepcool CG560 ni. Okey, dari segi proses pemasangan, seriously sangat-sangat senang disebabkan ruang dalaman casing ni luas. Lepas tu dia punya lubang-lubang kabel lubang-lubang laluan kabel tu on the spot. Saya dah publish satu video tentang proses pemasangan komponen-komponen PC ke dalam perut Deepcool CG560 dengan tajuk Satisfying PC Build Ryzen 9 RTX 3070. Anda boleh tengok dekat video tu betapa senangnya untuk pasang komponen ke dalam perut casing ni. Even untuk orang yang tangan pendek, lepas tu jari gemuk macam saya ni pun senang untuk kita capai di tempat-tempat yang sempit. Okey, sekarang dua benda yang saya nak komplain tentang casing Deepcool CG560 ni. Yang pertama, saya prefer ada lubang di atas PSU cover tu untuk power supply kabel masuk ke dalam graphic card. So nampak lagi kemas, lagi-lagi kalau kita nak pakai extension ataupun custom sleeve kan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, pada harga RM285 Malaysia pada tahun 2021, saya consider dia punya harga tu bukanlah harga marhain sangat, dan sepatutnya dia dah datang dengan satu port USB-C dekat dia punya I/O from panel tu lah. Jadi itu dua benda yang saya nak komplain tentang Deepcool CG560. Adakah berbaloi untuk anda beli casing ni? Actually, perkataan berbaloi itu adalah satu perkataan yang sangat subjektif. Cuma saya boleh garanti kepada anda, yang pertama, dia punya aesthetic ataupun dia punya design, dia punya luaran tu memang cantik kalau nak dibandingkan dengan beberapa casing lain yang ada dalam pasaran kita. Lepas tu dia punya build quality solid. Lepas tu dia punya airflow yang ni memang mantap lah. Saya gabungkan dengan Deepcool AK620. Bayangkan Ryzen 9 saya dapat main game GTA 5 tanpa cecah 70 darjah kot. Lepas tu dia punya aksesori pun lengkap. That's why bagi saya, kalau tanya saya personally, saya rasa berbaloi. Cuma untuk anda tu, sebab dia berkait dengan design kan. Ada sesetengah orang dia tak suka design macam ni, so bagi dia tak berbaloi. Tapi untuk saya dah cerita kepada anda apa yang Deepcool offer dekat CG560 ni. Personally, saya rasa berbaloi lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.